Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Seperti biasa, saya harapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat-sihat saja. Baik, video kali ini kita masih lagi dalam bab 3 yaitu fenomena cuaca dan iklim. Kalau kita lihat dalam standard pembelajaran ini, kita akan fokuskan kepada standard pembelajaran 2 yaitu murid-murid semua saya harapkan dapat menjelaskan unsur-unsur cuaca dan iklim selepas menonton video kali ini. Baik, tanpa buang masa, jom kita teruskan pada pembelajaran kita. Pelbagai unsur mempengaruhi cuaca dan iklim di sesuatu kawasan. Unsur utama ialah hujan, suhu dan angin. Selain itu, unsur kelembapan udara, tekanan udara, litupan awan dan pancaran matahari juga mempengaruhi cuaca dan iklim sesuatu kawasan. Seterusnya, jom kita lihat apakah unsur utama yang terdapat dalam cuaca dan iklim ini. Baik, unsur yang pertama adalah hujan. Kalau kita lihat dalam rajah ini adalah rajah kitaran hidrologi. Hujan terbentuk daripada proses kitaran hidrologi. Pancaran matahari memanaskan air di permukaan bumi seperti tasik, sungai, laut dan tersejat ke udara lalu menjadi uap air atau awan. Uap air yang tersejat dipaksa naik ke atas dan menjadi semakin sejuk. Kemudian proses kondensasi akan berlaku dan akhirnya murid-murid ia akan membentuk titisan air. Titisan air akan bercantum dan menjadi lebih berat dan akan turun sebagai kerpasan seperti hujan dan salji. Salji terbentuk apabila kondensasi berlaku di bawah takat beku. Hujan akan turun dan mengalir ke sungai, ke tasik dan ke laut. Air hujan akan meresap ke dalam tanah menjadi air bawah tanah. Seterusnya, proses sejatan akan berlaku semula dan kitaran hidrologi akan berulang. Baik murid-murid, terdapat pelbagai kaedah pencerapan hujan yang digunakan dalam sains meteorologi. Contohnya di negara kita, 2 kaedah digunakan untuk pencerapan hujan yaitu menggunakan alat konvensional dan alat otomatik. Sebagai contoh, kita boleh buat stesen kaji cuaca di sekolah seperti yang terdapat dalam gambar ini. Kalau kita lihat dalam gambar ini ada anemometer. Anemometer ini berada pada kedudukan yang agak tinggi berbanding peralatan-peralatan yang lain. Kemudian kita ada penunjuk arah angin, jam matahari, pelindung Stevenson, tolok hujan dan silinder penyukat dan akhir sekali adalah barometer. Baik, jom kita lihat secara terperinci apakah kegunaan alat-alat yang terdapat dalam stesen kaji cuaca ini. Baik, yang pertama adalah anemometer. Nama alat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu anemos yang bererti angin. Perancang ataupun pencipta pertama alat ini adalah Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Selain mengukur kelajuan angin, alat ini juga dapat mengukur besarnya tekanan angin itu. Anemometer mengukur kelajuan dan arah angin pada ketinggian piawai yaitu 10 meter di atas permukaan bumi. Sebab itulah murid-murid, kalau kita lihat rajah tadi, anemometer ini ianya diletakkan pada kedudukan yang tinggi berbanding peralatan yang lain. Anemometer yang paling biasa digunakan adalah anemometer jenis mangkuk. Ia dibentuk daripada 3 atau 4 mangkuk secara hemisferik ataupun separuh bulatan yang berfungsi sebagai penangkap angin. Baik, perbezaan tekanan angin di antara mangkuk akan menyebabkan mangkuk tersebut berpusing. Kadar pusingan adalah berkadar langsung dengan kelajuan angin.
Seluruh mangkuk menghadap ke satu arah melingkar sehingga angin bertiup dan rotor berputar pada arah tetap. Seterusnya, penunjuk arah angin. Baik, angin adalah udara yang bergerak secara mendatar. Anak panah yang terdapat pada alat penunjuk arah angin akan menunjukkan arah tiupan angin. Sebagai contoh, jika anak panah menuju ke arah utara, maka angin sedang bertiup dari arah selatan. Arah angin ditentukan mengikut arah tiupan angin. Ia akan dipaparkan dalam bentuk darjah yang diukur mengikut arah jam dari utara. Penunjuk arah angin ini digunakan untuk menunjukkan atau merekodkan arah angin di permukaan bumi. Alat yang seterusnya yaitu jam matahari ataupun alat perakam sinaran matahari. Alat perakam sinaran matahari ini digunakan untuk menyukat tempoh matahari cerah. Baik, yang seterusnya alat pelindung Stevenson. Alat pelindung Stevenson ialah kotak berpagar untuk melindungi alat-alat meteorologi daripada sinaran dan haba terus dari sumber-sumber luar, tetapi masih membenarkan udara untuk masuk secara bebas di sekelilingnya. Di dalamnya diletakkan alat-alat kaji cuaca iaitu termometer berbuli kering dan basah, termometer maksima, termometer minimum, termograf dan hygrograf. Tujuannya adalah untuk menyediakan persekitaran yang standard untuk mengukur suhu, untuk mengukur kelembapan dan tekanan atmosfera. Tahukah murid-murid siapakah yang mereka alat ini? Alat ini direka oleh Thomas Stevenson, iaitu anak kepada penulis terkenal, iaitu Robert Louis Stevenson. Kemudian, alat yang seterusnya ialah tolok hujan dan silinder penyukat. Tolok hujan atau tipping bucket ini digunakan untuk menyukat hujan. Tolok hujan mempunyai corong penerima yang akan membawa air kepada dua bucket. Apabila bucket telah mengumpul sebanyak 0.2 mm air hujan, jisim atau berat air tersebut akan menyebabkan bucket tersendeng ke bawah dan mengosongkan ruangnya. Setiap kali bucket tersendeng ke bawah, ia akan menghantar isyarat elektrik dan ini membolehkan jumlah air hujan direkodkan mengikut masa. Maksimum air hujan yang dapat dikesan adalah sebanyak 200 mm per jam. Bacaan dibuat pada jam 8 pagi setiap hari. Tolok hujan diletakkan di tempat yang lapang untuk mendapatkan jumlah hujan yang paling tepat. Tolok hujan juga diletakkan di dalam tanah sekurang-kurangnya 30 cm daripada bahagian silinder berada di atas tanah. Ini adalah untuk mengelakkan percikan air hujan yang menimpa permukaan bumi masuk ke dalamnya. Kemudian, air hujan yang terkumpul dimasukkan ke dalam silinder untuk mendapatkan bacaannya. Seterusnya, barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer terbahagi kepada dua jenis, iaitu barometer raksa dan barometer aneroid. Tetapi kegunaan mereka lebih kurang sama, iaitu mengukur tekanan udara. Baik, itu adalah kegunaan alat-alat yang terdapat dalam stesen kaji cuaca. Seterusnya murid-murid, kita akan lihat bagaimana caranya untuk mengira jumlah hujan bulanan dan tahunan. Berikut adalah jadual 1 yang menunjukkan taburan hujan di bandar X bagi bulan November 2020. Kalau kita lihat, baris di atas ni adalah tarikh yang bermula dari 1 hari bulan hingga 30 hari bulan November. Dan yang di bawah adalah jumlah hujan harian dalam milimeter. Cara mengiranya sangat mudah, iaitu dengan menambahkan jumlah hujan setiap hari dalam bulan itu. 1.2 tambah 0.5 tambah 25.8 tambah 12.5 tambah 0.0 tambah 0.0 tambah 1.5 tambah 23.6 tambah 47.1 tambah 52.2 tambah 20.2 tambah 25.8 tambah 0.0
0.0 tambah 0.0 tambah 13.4 tambah 12.0 tambah 3.7 tambah 2.2 0.0 0.0 0.0 15.1 tambah 17.9 dan akhir sekali tambah 0.3. Jawapannya adalah 278.3 mm. Dan bagaimana pula mengira jumlah hujan tahunan? Caranya pun sangat mudah, yaitu dengan menambah jumlah hujan setiap bulan pada sesuatu tahun tersebut, yaitu kalau kita tengok dalam jadual 1.2 ini ialah tahun 2020. So, murid-murid cuma perlu tambahkan 147 tambah 137 tambah 218 tambah 264 tambah 209 tambah 130, tambah 141, tambah 154, 190, 265, 278 dan tambah 232, yaitu bersamaan dengan 2368 mm ataupun milimeter. Itu adalah cara menentukan jumlah hujan bulanan dan tahunan di sesuatu tempat. Seterusnya unsur yang kedua adalah suhu. Apakah suhu ini? Suhu adalah darjah kepanasan udara dalam atmosfera. Semakin panas udara, bacaan suhu semakin tinggi. Kedua, suhu disukat menggunakan termometer dan dinyatakan dalam unit Celsius ataupun Fahrenheit. Ketiga, suhu maksimum dan suhu minimum boleh disukat menggunakan termometer maksimum dan termometer minimum. Termometer maksimum dan minimum ini diletakkan di tempat yang terlindung, iaitu di dalam alat pelindung Stevenson seperti yang kita telah lihat dalam Raja Station kaji cuaca sebentar tadi. Kemudian, data suhu yang direkodkan melibatkan pengiraan min suhu dan julat suhu sama ada harian, bulanan atau tahunan. Min suhu merujuk kepada purata suhu, manakala julat suhu merujuk kepada perbezaan suhu tertinggi dengan suhu terendah. Dan yang terakhir, suhu dipengaruhi oleh jumlah dan kapasiti bahangan matahari yang sampai ke permukaan bumi. Seterusnya, jom kita lihat bagaimanakah cara untuk menentukan min suhu harian dan julat suhu harian. Jadual 2 ini menunjukkan bacaan suhu setiap jam di bandar X pada 6 Januari 2020. Baris yang atas ini adalah jam, yaitu bermula dari jam 1 pagi hingga jam 12 tengah malam. Dan baris bawah ini pula ialah bacaan suhu dalam unit darjah Celsius. Cara pengiraan min suhu harian adalah jumlah suhu harian dibahagi dengan jumlah jam dalam sehari, yaitu 675 darjah Celsius bahagi dengan 24 jam. So, jawapannya adalah 28.1 darjah Celsius. Manakala untuk mengira julat suhu harian pula, formulanya adalah suhu maksimum harian ditolak dengan suhu minimum harian. Kalau kita lihat pada jadual ini, suhu maksimum ataupun yang tertinggi adalah pada pukul 2 dan 3, iaitu sebanyak 34 darjah Celsius. Manakala suhu yang paling rendah adalah pada pukul 7 pagi, iaitu sebanyak 24 darjah Celsius. Jadi, 34 darjah Celsius tolak dengan 24 darjah Celsius adalah bersamaan dengan 10 darjah Celsius. Seterusnya murid-murid, bagi min suhu tahunan, murid-murid semua kena tambahkan dulu jumlah suhu setiap bulan untuk dapatkan min suhu bulanan, lalu dibahagikan dengan jumlah dalam setahun. Berikut adalah formulanya. Jadi min suhu bulanan adalah 339 darjah Celsius bahagi dengan 12 bulan sama dengan 28.2 darjah Celsius. Manakala julat suhu tahunan pula, min suhu bulanan tertinggi tolak dengan min suhu bulanan terendah, iaitu 29 darjah Celsius tolak dengan 27 darjah Celsius. Oleh itu, julat suhu tahunan adalah 2 darjah Celsius. Baik, unsur yang ketiga dalam cuaca dan iklim adalah angin. Angin ialah udara yang bergerak akibat perbezaan tekanan udara antara kawasan yang berlainan. Udara bergerak dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah.
Arah tiupan angin ditunjukkan menggunakan penunjuk arah mata angin. Anak panah pada penunjuk arah mata angin menunjukkan arah dari mana angin bertiup. Angin dinamakan mengikut dari mana arah tiupannya. Arah angin lazim mengikut bulan ditunjukkan melalui rajah mawar angin. Baik murid-murid, ini adalah mawar angin. Kalau kita perhatikan, mawar angin ini adalah seperti bentuk 8 arah mata angin, yaitu arah mata angin utama dan arah mata angin perantaraan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan nombor dalam petak-petak mawar angin ini? Bilangan petak menunjukkan bilangan hari angin bertiup. Contohnya, bilangan hari tiupan angin paling banyak adalah dari arah timur laut, yaitu sebanyak 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh lagi, bilangan hari tiupan angin arah timur ialah sebanyak 4 hari. 1, 2, 3, 4. Manakala bilangan hari tiupan angin arah barat daya ialah sebanyak 1 hari sahaja. Itulah yang dimaksudkan dengan jumlah petak yang berlainan bagi setiap arah. Angka di dalam petak pula menunjukkan tarikh arah angin dicatat. Contohnya pada 1 hari bulan, arah angin adalah dari tenggara. Manakala pada 2 hari bulan, arah angin adalah dari arah timur laut. Angka 3 di bahagian tengah raja menunjukkan bilangan hari udara tenang. Maksudnya terdapat 3 hari yang tenang dalam bulan ini. Hari yang tidak mempunyai tiupan angin adalah pada 23, 26 dan 27 hari bulan, kerana tarikh-tarikh ini tidak dicatatkan dalam petak mawar angin ini. Seterusnya, bagaimanakah kita boleh menentukan halaju angin? Halaju angin diukur menggunakan anemometer. Anemometer dipasang tinggi di kawasan lapang untuk mendapatkan bacaan yang tepat tanpa gangguan atau halangan. Tiupan angin akan memutarkan mangkuk, membolehkan dial yang dipasang pada anemometer merakam halaju angin. Kelajuan angin diukur dalam unit kilometer per jam atau knot. 1 knot bersamaan 1.85 km per jam. Kelajuan angin juga boleh digambarkan dengan menggunakan skala angin Beaufort. Skala angin Beaufort bermula dari skala 0 hingga skala 12. Skala 0 iaitu kurang daripada 1 km per jam merujuk kepada keadaan angin tenang dengan simbol berikut. Unsur yang seterusnya adalah kelembapan udara. Kelembapan udara ialah jumlah kandungan wap air dalam udara di sesuatu kawasan tertentu pada satu masa. Disukat dengan unit gram per meter padu. Jika kandungan wap air dalam udara tinggi, udara dikatakan lembap. Dan sebaliknya, jika kandungan wap air kurang, udara dikatakan kering. Kelembapan udara disukat menggunakan hygrometer. Seterusnya murid-murid, tekanan udara juga merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam cuaca dan iklim. Tekanan udara merujuk kepada perubahan suhu dan kelembapan di atmosfera. Semakin tinggi kedudukan sesuatu lokasi dari arah laut, semakin tinggi tekanan udara. Kawasan tanah tinggi mengalami suhu yang lebih rendah kerana lapisan udara yang nipis berbanding kawasan tanah pama. Kawasan tanah rendah mengalami suhu yang lebih tinggi dan tekanan udara yang rendah. Sebagai contoh, angin monsun barat daya yang bertiup pada bulan Mei terbentuk kerana benua Asia mengalami musim panas dan tekanan udara adalah rendah. Manakala benua Australia pula mengalami musim sejuk dan tekanan udara adalah tinggi. Angin yang bertiup dari kawasan tekanan udara tinggi benua Australia ke kawasan tekanan udara rendah iaitu benua Asia terbias apabila merentasi garisan khatulistiwa. Angin ini dikenali sebagai angin monsun barat daya di Malaysia. Tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Seterusnya, litupan awan juga merupakan unsur yang sangat penting terhadap cuaca dan iklim. Awan terbentuk daripada butir-butir air yang terpeluap di atmosfera.
Pemeluapan berlaku apabila udara panas yang syarat dengan uap air naik tinggi ke atmosfera hingga tiba di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap menjadi titis-titis air yang kemudiannya bergabung membentuk awan. Awan mempengaruhi cuaca setempat menyebabkan terjadinya hujan ataupun kabus dan ribut petir. Awan dikelaskan mengikut ketinggian seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Jenis-jenis awan terbahagi kepada 3 kumpulan yang utama, yaitu awan rendah, awan pertengahan, dan awan tinggi. Awan rendah terdapat pada kedudukan di bawah 6.500 kaki dari permukaan bumi, ataupun ketinggian awan-awan ini adalah kurang daripada 2.000 meter. Seterusnya, awan pertengahan terdapat pada 6.500 hingga 20.000 kaki, iaitu ketinggiannya ialah 2.000 hingga 6.000 meter. Dan yang seterusnya, awan tinggi terdapat pada ketinggian atas daripada 20.000 kaki, iaitu terdapat pada ketinggian atas daripada 20.000 kaki. Jenis-jenis awan yang terdapat dalam kumpulan awan rendah ini adalah awan cumulonimbus, awan stratus, awan stratocumulus, awan nimbus stratus, dan awan cumulus. Manakala awan pertengahan pula adalah awan altostratus dan awan altocumulus. Yang ketiga yaitu awan tinggi, terdapat awan cirrus, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Baik murid-murid, unsur yang terakhir dalam cuaca dan iklim adalah pancaran matahari. Matahari memainkan peranan penting dalam mempengaruhi iklim di bumi. Matahari juga membekalkan tenaga kepada seluruh alam dalam bentuk gelombang elektromagnet. Sinaran matahari ke bumi dipengaruhi oleh keadaan awan dan perbezaan sudut penerimaan sinar matahari. Baik, itu adalah unsur-unsur yang terkandung dalam cuaca dan iklim. Unsur-unsur inilah yang akan mempengaruhi fenomena-fenomena cuaca yang berlaku di muka bumi ini. Baik, pembelajaran seterusnya nanti kita akan fokuskan apakah fenomena-fenomena cuaca dan iklim yang sering berlaku di negara kita khususnya dan di dunia umumnya. Sekian untuk kali ini, bertemu lagi dalam video seterusnya.